Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Chu Bumi. Pada kali ini Pak Chu akan berceritakan tentang sedikit sebanyak tentang batu permata, ataupun dalam istilah geologi kita panggil dia sebagai gemologi. Gemologi yang mana kajian yang berkaitan dengan bahan-bahan semula jadi yang terdiri daripada mineral dan batuan yang dijadikan batu permata atau batu perhiasan untuk kegunaan kita sebagai perhiasan diri, dan juga berbagai-bagai kegunaan yang digunakan untuk batu-batu permata ini. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahawa batu permata ini banyak mitosnya. Macam-macam perkara orang menceritakan tentang batu permata. Yang sebahagian mengatakan boleh menyembuh sebagai berbagai-bagai penyakit, boleh memberikan aura yang berbagai-bagai, dan boleh memberikan satu metafizik kepada seorang insan dari berbagai jenis batuan, berbagai jenis batu permata yang dipakainya. Tetapi dari segi saintifiknya, ia adalah merupakan mineral yang terbentuk secara semula jadi dan dengan sifat-sifat fizikal yang cantik dan kemudian kuat dan juga tahan terhadap sebarang daripada retakan dan sebagainya. Itu adalah sifat-sifat sebagai sebuah batu permata. Batu permata dibagi kepada dua, sama ada dia tu sebagai batu precious stone atau batu yang berharga dan separa berharga. Yang berharga itu adalah yang paling utama sekali adalah intan ataupun diamond, dan kemudian ruby ataupun ruby, sapphire, topaz dan sebagainya. Itu merupakan satu batu yang bernilai tinggi, dan mendapat harga yang berbagai-bagai di pasaran. Jadi sebenarnya Pak Chu tak tahu dari segi harga batu-batu permata ini, tetapi Pak Chu cuma dapat mengenali sama ada batu itu asli ataupun dibuat di dalam makmal. Jadi kita sebagai penggemar kepada batu-batu permata ini mestilah ingin mengetahui ataupun ingin memiliki batu permata yang cantik dan juga original, orang kata ori. Kalau yang dibina ataupun dibuat di dalam makmal itu bukan dikira ori, walaupun benda itu cantik tanpa sebarang cacat celanya dan boleh mengatasi batu permata yang asli, tetapi metafiziknya adalah berbeza, di mana dia itu adalah dibentuk di dalam makmal secara saintifik. Jadi sebenarnya batu permata ini adalah tergolong ke dalam berbagai-bagai kategori dan berbagai-bagai warna. Itu adalah bergantung kepada sifat-sifat ataupun kandungan kimia yang ada di dalam mineral berkenaan. Jadi sebagai contoh yang paling utama, batu permata yang paling keras sekali yang ada di atas muka bumi ini adalah intan ataupun diamond. Diamond itu adalah kalau kita jumpa diamond, dia tu bukan berkilat, bukan tak cantik, tetapi apabila dicanai ataupun dibuat dipotong dalam bentuk diamond cut ataupun potongan berlian, ataupun dengan kata lain, kalau orang putih kata is brilliant cutting, tapi kita orang Melayu kata berlian. Sebenarnya itu adalah brilliant. Brilliant cutting ini adalah terdiri daripada kalau kita tengok secara tepat, di atas potongan berlian itu sendiri adalah terdiri daripada 104 facet ataupun permukaan. Intan berlian yang kecil saiznya tetapi mengandungi 104 facet ataupun permukaan, yang mana
dia tergolong kepada crown, dia ada gedel dia, dan kemudian di bahagian bawah itu dipanggil sebagai pavilion. Jadi kalau kita jumlahkan semua facet-facet yang ada atau permukaan yang ada di dalam potongan brilliant tadi adalah 104 potongan. Jadi kita bayangkanlah betapa banyaknya potongan yang terpaksa dibuat di dalam potongan brilliant atau potongan berlian tu tadi. Jadi sebab itulah berlian tu sendiri, apabila kita ada di kedai emas, kita pergi di kedai emas, kita dapati berlian itu nampak macam bercahaya yang teramat-amat sangat. Sebab di kedai emas tu sendiri dikelilingi oleh, mesti kedai emas mesti karakter dia adalah mesti lampunya banyak dan dikelilingi oleh cermin. Cermin ni adalah di sekeliling daripada kedai berkenaan. Jadi cahaya yang hasil daripada cahaya lampu yang banyak di dalam kedai dan hasil daripada pembalikan di cermin dan sebagainya akan masuk ke dalam kristal ataupun dalam berlian tu tadi, dalam intan tu tadi, kemudian masuk dalam arah yang berbeza-beza yang ada 104 facet yang Pak Chu ceritakan tadi. Bermakna dengan kata lain, dia akan menghasilkan lama-kelamaan cahaya itu akan menghasilkan satu orang kata sparkling ataupun satu benda yang betul-betul memancar-mancar. Itu sebab itu kita panggil dia sebagai berlian. Sebenarnya itu adalah daripada brilliant cutting. Dan banyak lagi cutting-cutting yang kita ada yang di pasaran sekarang ni. Nombor sekali dia ada teardrop cutting, dia ada step cutting, kawacong cut, dan kemudian dia ada scissor cut dan bermacam-macam lagi lah kombinasi daripada yang basic cutting tu tadi. Jadi dalam dunia moden ini, jadi bermacam-macam bentuk yang diciptakan oleh ahli-ahli yang terlibat dengan batu permata. Banyak kita dengar di Malaysia kita sendiri, berbagai-bagai perkara yang telah diceritakan kepada kita, terutama sekali mitos yang berkaitan dengan batu permata. Dia sebagai contoh, diwar-warkan bahawa delima yang masuk ke dalam air dan air itu menjadi warna merah. Jadi kita pun rasa pelik, kenapa benda ni terjadi. Agak pelik jugalah, tetapi nak kata magic pun iyalah juga kan. Tetapi walau macam mana pun, itu merupakan satu daya tarikan untuk menjual batu-batu berkenaan. Tetapi dari segi saintifiknya, apabila warna ruby ataupun warna delima itu merah, warna tidak akan keluar masuk ke dalam air dan air itu bertukar kepada merah. Itu merupakan satu perkara yang tak mungkin berlaku dalam aspek kajian kepada sesuatu mineral. Bukan senang dia punya warna itu boleh keluar terus ke dalam air. Itu merupakan satu mitos yang banyak kita jumpa juga. Dan kadang-kadang kita jumpa juga orang mengatakan bahawa batu permata dijumpai di belah pangkal pokok serai. Serai yang kita guna untuk masak tu, kita ada pangkai, dia cari, tiba-tiba adanya batu, dan batunya berwarna putih. Dia kata batu serai. Tapi itu Pak Chu rasa kalau nak percaya pun tak payah percayalah. Sebab benda tu tak logik. Tetapi yang ada cuma kalau berlakunya proses yang berlaku secara mengambil masa jutaan tahun. Sebagai contoh yang Pak Chu ceritakan dalam fosil hari itu, di mana adanya petrified wood atau batu yang telah terpatri. Jadi di mana penggantian daripada karbon kepada silika, jadi benda itu menjadi keras. Itu adalah berbeza jika berbanding dengan yang Pak Chu cerita di batu serai dan sebagainya. Dan banyak lagi lah kita jumpa perkara-perkara yang sebegini yang diceritakan oleh masyarakat tentang keajaiban yang cuba ditonjolkan
terhadap batu-batu permata berkenaan. Jadi Pak Chu sendiri sebenarnya banyak juga lah koleksi secara peribadi batu-batu permata ini, tetapi taklah orang kata cantik-cantik, tapi adalah kalau sebagai contoh ada juga Pak Chu ada juga delima, tapi delima yang Pak Chu ada atau ruby ini adalah bukan yang high quality ruby lah, tapi ruby yang opaque ataupun dengan kata lain yang translucent ataupun tak telus cahaya secara 100%, tetapi adalah dia punya keunikan dia sendiri. Dan juga ada batu-batu lain lagi yang kita boleh tengok di sini. Jadi semua ini adalah yang Pak Chu ada ni, banyak yang daripada potongan cabochon atau potongan yang bentuk half moon sebegini. Dan daripada batu-batu ini, jadi sebagai contoh ini adalah satu mineral yang dinamakan sebagai tourmaline. Jadi hablur tourmaline ini memang macam ini bentuk dia. Tetapi dari segi batu ini, kalau sekiranya kita nak membuat ataupun memotong atau mencanai menjadi batu permata, memang banyaklah 10 biji batu permata pun kita boleh buat daripada tourmaline ini. Okey. Dan juga banyak juga yang kita dapat, Pak Chu juga ada daripada batu meteorite. Meteorite ini adalah merupakan satu yang bukan berharga, bukan tinggi harganya, tetapi apabila dipotong akan memberi warna yang agak cantik jugalah, di mana kalau kita potong akan menghasilkan warna hitam macam ni, warna hitam dan juga berkilat. Tetapi dia punya kekuatan dia adalah cuma dalam Mohs scale adalah lebih kurang dalam 6.5 dalam skala Mohs. Jadi ini adalah bentuk daripada meteorite, ataupun kita panggil ini sebagai secara spesifiknya sebagai tektite. Ini adalah hasil daripada apabila dia terbang masuk ke dalam atmosfer kita. Sebab itulah ini dia kepalanya, ini adalah ekor dia. Macam itulah, itu sebab itulah bentuk dia macam ni. Jadi kebanyakannya bentuk-bentuk yang meteorite ini adalah dijumpai dalam rupa bentuk yang sebegini, macam teardrop. Okay. Dan satu lagi yang Pak Chu nak cerita adalah ini adalah corundum. Corundum ini kekerasannya adalah 9, mana dengan kata lain hampir-hampir dengan berlian, tetapi kekuatan dia adalah sama dengan delima dan juga nilam. Jadi kekuatannya adalah 9 pada skala Mohs. Jadi dia diguna kalau sekiranya betul-betul corundum itu biru, kita panggil dia sebagai sapphire ataupun nilam. Tapi kalau sekiranya corundum ini berwarna merah, kita panggil dia sebagai ruby. Di mana keperbezaan warna itu adalah bergantung kepada kandungan kimia yang kita panggil sebagai impurities ataupun benda asing yang ada di dalam batuan ini. Banyak yang Pak Chu cuba nak ceritakan tentang batu-batu yang kita boleh guna pakai di dalam membuat batu-batu perhiasan atau batu permata. Jadi sebagai contoh, ini adalah kalsidoni. Kalsidoni ini adalah banyak dijumpai di dalam Sungai Sarawak kiri. Jadi di Sarawak ni memang banyak batu kalsidoni. Jadi kalsidoni ini adalah diguna kalau kita potong dia sebagai dalam bentuk cabochon macam ini, dia akan menghasilkan bentuk, kita boleh panggil dia sebagai agate ataupun batu akik. Batu akik pun tidaklah tinggi dia punya nilai dia, tetapi walau macam mana pun dia itu adalah mengenai keunikan yang tersendiri. Dan satu lagi yang banyak juga di Sungai Sarawak kiri adalah ini sebagai macam bloodstone atau batu darah. Ini biasanya kita guna juga sebagai batu permata yang untuk perhiasan. Okay. Ini adalah
kuarza ataupun quartz, hablu quartz yang mana kalau sekiranya kita untuk potong sebagai batu permata pun kita boleh buat, di mana kita boleh buat secara kabocong cut. Okey. Kalau kita di Malaysia ini sebenarnya batu permata kita taklah banyak dijumpai, terutama sekali batu-batu yang bernilai tinggi. Yang banyak bernilai tinggi di kawasan Asia Tenggara ini adalah terdapat di Burma, di Cambodia, dan juga sebahagiannya ada di Vietnam, dan kemudian di belah-belah India, kemudian Afghanistan, di Pakistan, dan juga di Sri Lanka memang mengenai banyak batu-batu permata yang bernilai tinggi seperti ruby dan juga sapphire. Dan satu lagi batu permata yang memang tinggi harganya adalah zamrud yang berwarna hijau, dan kemudian dia adalah transparent. Biasanya banyak dijumpai di bahagian Amerika Selatan dan juga di Afrika. Jadi tempat kita ni memang tak ada lah benda-benda macam ini. Tapi cuma ada di Malaysia ini yang semi precious stone ataupun batu permata yang separa nilai dia. Tapi walau macam mana pun, kalau elok jugalah kalau sekiranya kita dapat kena pasti batu-batu permata yang bersesuaian yang ada di Malaysia. Jadi kalau Pak Chu sendiri memang selalu cuba mencari batu-batu yang sesuai di Malaysia ini untuk dibuat batu-batu permata. Jadi Pak Chu pun apabila ada yang mineral yang bersesuaian yang rasanya cantik, Pak Chu akan hantar untuk dicanai, dan kemudian sebahagian daripada batu-batu ini akan Pak Chu ada dalam koleksi Pak Chu, di mana ini merupakan salah satu daripada minat mendalam sebagai seorang geologis terhadap mineral yang berbagai-bagai warna dan berbagai-bagai bentuk. Untuk mendapatkan kepastian tentang batu-batu permata yang berharga dan juga kurang harganya, jadi bolehlah kita layari dalam internet. Dan kalau kita baca dalam internet tu memang macam-macam benda yang boleh diceritakan kepada kita kegunaan sesuatu batu berkenan. Jadi dia ada macam-macam guna dia. Tetapi masalahnya benda tu betul ataupun tidak, wallahu alam. Pak Chu sendiri pun tak tahu. Tapi walau macam mana pun kita percaya dan yakin bahawa apa-apa benda sekalipun yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manusia, jadi ada dia punya kegunaan dia. Mesti ada maslahah dia, mesti ada dia punya kepentingan dia kepada kita sebagai manusia, sama ada dari segi aspek perubatan dan juga dari aspek-aspek lain. Orang yang paling layak sekali untuk menceritakan tentang batu-batu permata ini adalah insan yang mempunyai sijil ataupun sertifikat daripada FGA, Federated Geomology Association, yang biasanya kena ada ni lah, kita kena ambil kursus dan kemudian baru certified sebagai ahli geologis. Jadi Pak Chu ni tak ada ahli geologis, cuma Pak Chu ni adalah seorang geologis biasa yang minat tentang batu-batu permata. Tapi walau macam mana pun, sekali lagi untuk masyarakat umum, jadi kalau kita kata berlian itu adalah sebenarnya bukannya ditujukan kepada intan itu sendiri, tetapi dia ditujukan kepada bentuk potongan berlian tu, potongan diamond itu sendiri sebagai brilliant cutting ataupun potongan berlian. Sebab itulah dalam masyarakat Melayu kita panggil dia sebagai intan berlian. Jadi intan tu adalah bendanya, berlian itu adalah bentuk potongan dia. Dan ada juga intan
intan ataupun diamond yang dibuat potongan selain daripada brilliant. Yang paling popular sekali, diamond biasanya akan dipotong dalam bentuk brilliant cut ataupun potongan berlian. Pak Cu tak boleh nak ceritalah macam mana nak pilih batu permata yang cantik, yang bagus, mahal, murah dan sebagainya. Itu adalah di luar daripada pengetahuan Pak Cu. Pak Cu cuma kenal sahaja batu-batu berkenaan dari segi mineraloginya. Itu sajalah daripada Pak Cu. Jadi moga kita jumpa lagi di episod akan datang. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini untuk manfaat kita semua demi memasyarakatkan geologi negara. Bye bye. Assalamualaikum.